kalau kita sebutkan kalau selalunya kita kuliah subuh, malam ni jadi kuliah maghrib. Cerita dia kalau ikut kuliah kita esok lah, subuh pagi esok. Tapi dah disebabkan kerana saya ni menantu Mesali, jadi nak balik kampung nak balik tengok pak mentua dengan mak mentua Azad. Jadi esok ni masa tak dan nak lari, memang tak dan lah. Tu yang abang tu kata boleh tak ganti malam ni, saya nak balik ni Perak, boleh gagah lah kan. Pergi duduk di Perak tu nak patah balik main kuliah subuh tang ni, bagus sangat kot kan. Jadi minta malam ni lah. Jadi bila di antara maghrib dengan isyak ni, kadang-kadang kita bukanlah nak kata lagu mana, kadang kita habis main maghrib pun, kalau tak mengaji pun, kadang ada setengah yang duduk di surau lagi, sama ada dia baca Quran ke, dia zikir ke, sembang ke apa ke, terpulang lah. Ataupun dia duduk dalam keadaan kita duduk mengaji ni, baca kitab dan sebagainya. Apa-apa pun tuan-tuan, kalau ada di antara dua waktu, Zuhur asar ke, asar maghrib ke, maghrib isyak ke, isyak subuh ke, yang mana kita ni duduk di masjid ataupun duduk di surau, yang kita cadang nak tunggu sembahyang waktu tu, hak nak main ni, itu ada kelebihan dia dan ada fadilat dia. Selalunya hak kita tunggu waktu ni maghrib isyak lah, pasal pendek. Kalau kita mengaji pun baca saat hadis satu dua habis terus masuk isyak lah, tak lama mana. Sebab itu jangan kita hilang peluang satu fadilat. Apa dia? Orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum dia, orang yang tunggu di antara dua salat, dia habis dah sembahyang, dia duduk di tempat sembahyang dia dan dia tunggu sembahyang yang nak mai selepas itu, maka perbuatan tunggu itu, dalam masa tunggu tu, dikira pahala dia seperti mana dia salat ataupun dia sembahyang. Maksudnya lagu mana? Kalaulah kita sembahyang habis sembahyang maghrib, sama ada kita dengar kuliah ke, kita duduk saja ke, kita buat apa pun, tapi kita cadang nak tunggu isyak sekali lagi, kita nak tunggu sembahyang isyak lagi, kita nak sembahyang isyak di sini, yang tu dikira sebagai, sepanjang masa kita duduk tunggu tu, dikira sebagai kita tu seperti mana duduk dalam sembahyang. Bahasa mudah dia, kita habis sembahyang maghrib, kita nak tunggu isyak, seolah-olah macam kita dalam waktu maghrib isyak tu, kita bangkit sembahyang sunat, rokok sujud semua bagi salam, bangkit lagi, rokok sujud bagi salam, bangkit lagi, rokok sujud bagi salam semua, bangkit lagi, sampailah masuk waktu isyak. Seolah-olahnya macam tu. Dan kita pun memang antara maghrib dengan isyak ni, bila kita duduk di surau, adat kata tu memang kita tunggulah isyak tu. Ke ada siapa di sini jenis baca-baca kitab betul lari balik sembahyang isyak di rumah? Tak ada kot. Kalau ada, huduh sangat perangai. Kami memang main nak mengaji, habis mengaji kami balik sembahyang di rumah. Pelik kot. Adat kata kita memang main sembahyang ni, saat lagi ni dengar kuliah, baca kitab, saat lagi kita nak sembahyang isyak. Antara waktu tu, selain daripada kita mengaji, kita duduk dalam majlis ilmu, kita dapat fadilat apa belakang tu, di antaranya ialah kita, selama kita duduk tunggu tu, kita seperti mana duduk dalam keadaan sembahyang dan dapat pahala seperti mana orang yang sedang melakukan sembahyang ataupun solat. Wallahu a'lam. Moga-moga kita tergolong daripada golongan tersebut, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan mati Allah sekalian, kita sambung pada hadis yang ke berapa? Ada tanda lah tuan. 42. Itu dia ono jenis kitab wakaf di surau. 34. 34. Mari kita tengok 34. Baik, melakukan solat sunat tasbih. Tu dia. Ini satu hadis Nabi SAW, hadis yang ke-34 ni, hadis melakukan solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ni di antara solat sunat yang panjang lah, no? Muka surat 92. Di antara sembahyang sunat yang panjang. Sembahyang sunat ni ada banyak, terlalu banyak sangat sembahyang sunat ni sampai kita tak ada buat semua. No, kita tak ada buat semua. Solat awabin, solat qabliyah, ba'diyah, solat hajat, solat istisqa, solat istikharah, solat muqabalah. Banyak. Jadi salah satunya solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ni satu solat yang agak panjang.
Dan berbeza kalau kita solat ketika waktu malam dan ketika kita solat waktu siang. Mari kita tengok hadis ni. An Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu qala Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam qala lil Abbas ibn Abdul Muttalib ya Abbas ya ammah ala u'tika ala amnahuka ala uhibbuka ألا أفعل بك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته 10 خصال أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Makna daripada hadis tadi ni, daripada Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu berkata, telah berkata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas, wahai bapa saudaraku, apakah suka untuk aku memberi kurnia? Aku beri hadiah istimewa, aku ajak 10 macam keistimewaan yang mana jika engkau membuatnya dihapuskan Allah bagi engkau 10 macam dosa, baik yang terdahulu maupun yang terkemudian, yang lama maupun yang baru, yang kecil ataupun yang besar, yang tersembunyi ataupun yang terang. 10 macam keistimewaan itu ialah, hendaklah engkau sembahyang 4 rakaat, pada setiap rakaat membaca Fatihah dan 1 surah daripada ayat Al-Quran. Setelah selesai daripada membaca rakaat pertama dan engkau dalam keadaan berdiri, maka bacalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan engkau maha besar, sebanyak 15 kali. Kemudian engkau rukuk, dan dalam rukuk engkau baca lagi kalimah tasbih tadi 10 kali. Kemudian engkau angkatlah kepala daripada rukuk dan bacalah kalimah tasbih itu 10 kali. Kemudian engkau sujud dan bacalah kalimah tasbih itu 10 kali. Kemudian angkatlah kepala daripada sujud, duduk di antara 2 sujud dan bacalah kalimah tasbih itu 10 kali. Kemudian engkau sujud kembali dan bacalah tasbih 10 kali. Kemudian angkatlah kepala daripada sujud, duduk istirahat sebelum berdiri untuk rakaat selanjutnya dan bacalah kalimah tasbih 10 kali. Seluruh kalimah tasbih itu dibaca 75 kali pada setiap rakaat, dan kerjakanlah di dalam 4 rakaat. Kalau engkau mampu untuk menunaikannya, maka lakukanlah sehari sekali. Jika tidak mampu, maka lakukan pada setiap kali Jumaat. Kalau tidak mampu, lakukanlah sebulan sekali, dan jika tidak mampu, lakukanlah setahun sekali. Dan jika tidak mampu, lakukanlah seumur hidupmu sekali. Hadis riwayat Imam Abi Dawud. Tu dia. Baca hadis pun panjang lah, masa nak buat pakai dak aku.
dengar hadis tu pun dengan duk baca zikir had ni 10 kali 15 kali 10 tahun tu payah kira lagu ni panjang payah. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, ini di antara amalan yang mana walaupun bagi kita agak susah ataupun bagi kita agak panjang, tapi kelebihan dia sangat besar. Sebab tu kalau kita tengok dalam keterangan perintah supaya bertasbih kepada Allah ni disebut dalam beberapa tempat Al-Quran, termasuk penentuan waktunya iaitu pagi dan petang. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-41 dan 42. Kata Allah, "Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Maka amat rugi sekiranya manusia yang tak mengingati Allah, tak tasbih kepada Allah, sedangkan langit, bumi dan segala isi di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun melainkan semuanya tasbih memuji Allah Ta'ala. Cuma manusia je yang tak dapat mengerti dan memahami tasbih mereka itu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-44, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura." Langit dan tujuh bumi dan langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya sentiasa mengucap tasbih kepada Allah, dan tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Dan memang benda ni adalah benda yang kita tak nampak je dan kita tak tahu. Ada banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan berkenaan dengan makhluk ni yang kita duk tengok kata dia ni tak hidup, dia ni tak ada apa, dia ni duk kerah tang tu, dia ni menatang, dia ni tak ada guna. Depa ni semua ni makhluk Tuhan ni pun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kita tak dengar. Ada banyak sungguh riwayat yang cerita. Di antaranya tuan-tuan mati Allah sekalian, bab natang, bab batu, bab apa semua ni boleh cakap macam-macam, hatta menjadi di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi nak naik ke Gua Hira sebelum dilantik menjadi Rasul. Di antara dalam kitab-kitab menyebutkan ketika mana Nabi naik pergi ke Gua Hira tu akan ada ni satu lagi Ghar Hira. Ghar ni gua, Kahfi pun gua juga. Ghar Kahfi contoh dalam hijrah Nabi, duduk dalam Ghar Thur. Dalam Quran jelas fil ghari disebutkan dalam Quran yang mana ada dua orang duduk dalam ghar, duduk dalam gua, yang mana dua orang duduk dalam tu, seorangnya berkata la tahzan innallaha ma'ana, jangan berasa takut. Qul li sahibihi, seorang Nabi ni berkata kepada sahibihi, yakni kepada sahabatnya, la tahzan innallaha la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu berasa, la takhaf innallaha ma'ana, jangan kamu berasa takut, jangan kamu berasa sedih, jangan kamu berasa risau, Allah bersama dengan kita. Ayat tu Ghar sebut perkataan Ghar. Pasal apa? Ghar gua, Kahfi pun gua. Baru ni tajuk Kahfi hingang. Yang best tu haduk tahan ni. Oh tak boleh ni, kita kena tahan ni Kahfi ni, lagu ni. Haduk pula tahan tu pun hari Jumaat haram tak baca pun surah Kahfi tu. hari ni hari Jumaat ni haram dia tak baca pun surah Kahfi tu. Haduk pula nak tahan sangat ni. Tak apalah tahan ke tak tahan ke, biar kita buat satu benda tu dengan ilmu, bukan oh saya dulu tak pernah kata kat dia ni isu ni. Duk pergi kata kat tok guru, duk pergi kata kat ustaz, tak apalah. Bukan masalahnya apa, tak satu fikrah, tak sefahaman, tak menjadi tiket untuk kita jadi kurang ajar dan lok-lak pada orang lain. Tak boleh. Saya tak puas hati dengan Mak Imam. Takkan disebabkan kerana saya mengajar di sini dan saya ni berasa saya kemah ni, saya boleh kata kat Mak Imam lagu tu. Tak boleh.
Mereka nak kata apa? Aku tok guru, aku mengajar. Mereka nak murid, mereka kena dengar kata aku nak kata apa aku suka tu. Dah, itu bukan tiket untuk kita kata ke orang. Itu bukan tiket untuk kita nak pandang hina ke orang. Sebab tu bila ada kes kata kat tok guru nu, kata tok guru ni, sebelum tu tak pernah kata pun. Bila tanya apa siapa hidup mengata ke orang sekarang kan, tok guru sekarang. Dah, dulu aku tak pernah kata apa kat dia. Dulu aku pun dengar ceramah dia. Tapi dia kata ni dekat aku yang aku cukup kagum dia ni. Dia pergi sentuh dia ni aku tak boleh. Tak boleh lagu tu. Kita pertahankan satu benda itu berdasarkan kepada ilmiah, ilmu. Dan kita kena tahu kebenaran itu bukan milik kita. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu mai daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu duk fikir, duk bertengkar teruk-teruk sangatlah bab surah Kahfi, bab orang bab ashabul Kahfi, bab tu duk panjang cerita. Baca, ada kefahaman ilmu, jangan sampai kita caci maki hak belah ni, jangan kita sampai caci maki hak tok ni. Tu sah. Benda yang kita katakan, contoh macam kita sebutkan tadi, sahibihi berkata kepada sahabatnya, Nabi berkata kepada sahabatnya. Contoh, kalau orang tak terima, orang kata Sayyidina Umar ni bukan sahabat Nabi kot, Sayyidina Osman bukan sahabat Nabi kot, Sayyidina Salman Al-Farisi bukan sahabat Nabi kot, sahabat ni bukan sahabat ni, tak apa, boleh diterima pakai lagi ataupun boleh dimaafkan lagi. Hanya jatuh fasik saja orang yang duk pergi kata lagu tu. Tapi siapa-siapa yang duk pergi kata Sayyidina Abu Bakar tu bukan sahabat Nabi, bukan takat fasik, kufur terus dia. Kerana apa? Dia telah tolak satu ayat Allah Ta'ala, iaitu apa dia? Kata Nabi SAW li sahibihi, kata kepada sahabat dia. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Fil ghar. Pasal apa ghar? Dia ada perbezaan. Al-ghar, gua. Al-kahfi, gua. Dua-dua gua. Tetapi dalam bahasa Arab ni dia ada perbezaan sikit. Kalau kata kita sebut gua, cuma berbeza tempat je lah. Gua apa? Gua Niah. Gua mana? Gua Kelam. Gua apa? Sebut gua, semua kita bagi gua. Hak duduk di gunung, ada lubang boleh masuk, semua gua. Tapi orang Arab tak. Kalau ghar dalam bahasa Arab, ghar itu hanya menunjukkan kepada satu ruang dalam gua, yang ruang tu kecil, yang boleh masuk seorang dua ataupun dua tiga orang sahaja. Manakala kahfi pun gua juga, tapi gua yang boleh dimasuki oleh ramai orang, 10 orang, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sekampung. Itu disebut kahfi. Maka ghar dengan kahfi benda yang sama tapi tak serupa. Dua-dua gua tapi satu kecil, satu besar. Sebab itu tuan-tuan mati Allah sekalian, apabila disebutkan ketika mana Nabi nak naik pi ke Gua Hira sebelum diutus ataupun diangkat menjadi Rasul, Nabi sambil duduk berjalan, Nabi dengar ada bunyi orang duduk bagi salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kali tak ada siapa, ada batu nak naik atas bukit bukan ada menentang apa, ada batu Tuan-tuan, sebelum Nabi diangkat jadi Rasul pun, batu-batu ni hak duduk jalan, duduk keliling jalan Nabi ni duduk bagi salam dah kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu tanda irhas, yakni benda yang mencari adat yang berlaku kepada seorang yang bakal diangkat menjadi Rasul ataupun Nabi. Itu irhas. Bayangkan, itu bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bagi salam boleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak nak suruh berzikir tak ada apa. Cuma kita lah, kalau kata kita nak main kuliah, keluar-keluar masuk-masuk kereta, tengok-tengok ada orang bagi salam, kali cari tak ada, tengok siapa bagi salam, steering kereta bagi salam, tahu kita pasal tobat malam tu tak keluar pergi ngajak lah, Assalamualaikum, buat kereta lelok lah, tahu kita pakai dak dah. Itu benda yang kita katakan kebiasaan. Hatta dhab cakap dengan Nabi, pokok cakap dengan Nabi. Banyak. Nak heran apa yang kata langit tujuh, bumi serta makhluk yang ada padanya sentiasa tasbih kepada Allah Ta'ala. Nak heran apa? Tak ada yang duk heran. Benda kita duk nampak, benda kita ada bukti, benda kita ada dalil-dalil yang menyebutkan. Cumanya kita tak tahu, kita tak dengar. Itu saja. Salah satu cara mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan melakukan solat sunat tasbih. Allahu Akbar kabira. Dinamakannya sebagai solat sunat tasbih kerana mengingat banyaknya lafaz-lafaz tasbih yang diucapkan dalam solat itu.
Sehingga kan pada setiap rakaat itu terdapat sebanyak 75 kali tasbih diucapkan. Tu. Jadi pasal apa dinamakan dengan solat sunat tasbih? Kerana dalam semayang tu, tasbih yang disebutkan dalam semayang tu terlalu banyak. Berapa? Satu rakaat sampai 75 kali tasbih. Kita paling banyak kita sebut tasbih ni mayang raya ya. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Itu je. 7 kali rakaat pertama. Terima kasih. Terima kasih banyak. Siapa sedia ayat? Oh, Allahu Akbar. Hak sedia ayat pun bagus. Ayat suam long ni baru ceramah Quran. Saya kalau ikut Syekh Muhammad Nuruddin Marbul Banjir hafizah ta'ala, masa saya duduk khidmat dengan beliau dulu di Mesir dan mengajar-mengajar antara lain, kami sediakan pengajian ni dari pagi sampai tengah malam. Antara cara untuk nak jaga suara ialah ayat tu disediakan ayat suam ataupun ayat yang agak panas. Itu suara ni dia boleh jaga. Tuan-tuan bagi ayat tebu ke, ceramah tak ada sampai nak isyak. Yang ni elok. Jadi sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, kerana banyak sangat tasbih dalam tu disebutkan salat sunat tasbih. 75 kali tasbih dalam satu rakaat. Sebab tu nak habaq mai kat tuan-tuan, kata apilah, ni dah sebut dah, lang sebut dah. Kalaulah kita semayang raya, angkat takbir Allahu Akbar, yang pertama takbiratul ihram, takbir yang kedua Allahu Akbar, yang tu baru masuk takbir semayang raya. Berapa kali? Rakaat pertama 7 kali Allahu Akbar, selang dengan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar, selang lagi Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Baik, isu dia di sini, katakanlah kita main lambat, main lambat, tengok tu imam angkat takbir dah, tu imam pun angkat sebut takbir tu yang 7 kali tu, sebut 3 kali dah. Baik, nak tanya tuan-tuan, kalau kita nak masuk sembahyang raya lagu tu, kita nak buat lagu mana? Yang pertama, angkat takbir ikut sampai habis. Tadi dah sebut 3, maka baki dah lagi 4, buat 4, sambung 4, lepas tu sambung dengan tu imam. Ataupun masuk takbiratul ihram, dah tu imam buat 3 dah, kita buat 4, saya lagi tu imam baca Fatihah, kita sambung lagi takbir, angkat takbir Allahu Akbar lagi 3 kali. Angkat takbir lagi 4 kali bagi cukup 7. Tu cara yang kedua. Cara yang ketiga, pipi tengok jam. Tu imam angkat takbir 3 kali dah, aku nak masuk ke mana ni? Saya lagi sambung pun depa kata salah, tak sambung pun kata salah. Lah, cungit dulu. Balik terus sana. Daripada dulu saya lagi orang duk kata kat aku mampuih, orang kata aku ni jahil, aku ni bodoh, aku tak erti. Baiklah ni buat sengap terus, balik start kita balik terus. Cara pertama, cara kedua, cara ketiga. Tuan-tuan nak buat apa nak? Yang 3. Yang pertama, ikut tu imam. So yang baki lagi 3 tu tak payah qada. Tak payah qada no? Pasal apa tak payah qada? Benda tu sunat. Saya cerita ni pasal saya pernah jumpa. Balik kampung, kita tak tahu, selalunya tempat kita pukul 9. Kena-kena di rumah kampung ni 8.30. Siap-siap pipi tengok-tengok, angkat takbir raya dah, lepas tu angkat takbir ihram, angkat takbir raya dah. Duduk nombor 3 kali kita takbir, 4 kali takbir, kita pun masuk, bila nak masuk satu orang tua ni. Sudah, dia kata. Sudah, dia buat guna. Dia pegang tangan anak dia, jom, main raya ni batal. Tak jadi tu sah, saya lagi payah panjang cerita. Ni hang nak semua guna. Saya orang tak tahu apa. Dah lah ni jom kita balik bang. Hang sudah habaq kat mak hang. Tahu. Sampai tak tu. Jahil ni kita ni. Hak tu sunat saja. Dia berbeza dengan semayang apa? Mayang jenazah. Mayang jenazah, tuan-tuan masuk, tu imam takbir kali kedua dah. Duk selawat dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Tuan-tuan pun masuk. Dia masuk takbir nombor 3, tuan-tuan pun angkat takbir. Tuan-tuan jadi takbir nombor berapa? Takbir nombor 1.
Saat lagi dia habis takbir nombor 4, dia bagi salam. Tuan-tuan dia bagi salam sekali ke lagu mana? Ni pun satu hal juga, balik awal ke. Payah. Saat lagi orang mati bangkit, payah. Labik sudah angkat takbir, terus sudah sembahyang duduk belakang sudah. Buat tahlil sudah. Had tu kita wajib habis. Pasal apa? 4 takbir tu adalah rukun dalam sembahyang jenazah. Maka bila tu imam bagi salam, takbir kedua bagi salam, kita sambung lagi 2 kali takbir tu. Jangan kita bagi salam semua. Ni cerita benar ni. Demi Allah saya tak bohong, takkan bohong kau bukan korban bohong. Saya pernah sembahyang jenazah kat seorang, dan sebelah saya ni ada seorang tua. Saya berasa umur paling kurang 55 tak pun lebih, 60 lebih. Dan tahu apa jadi? Angkat takbir daripada takbir pertama sampai ke takbir yang keempat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Kata, lain macam ni. Angkat takbir ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Fatihah 4 takbir, dia bubuh Fatihah berhabis. Lepas tu bagi salam, lepas tu dia buat kelang kabut boleh. Ni kita jenazah kita kena angkat ni. Dia buat kalut boleh. Saya nak tanya tuan-tuan, sah tak sah orang tua ni sembahyang? Dia tuan. Ni umur 50 lebih, 60 lebih lah. Dia pun sehari 2 lagi pun nak kena, mungkin dia nak kot sehari 2 lagi nak mati ni. Ni sembahyang jenazah tak erti. Bukan kita kata kat siapa. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang dalam tajuk ilmu ni hang tak usah duk pandang rendah kat siapa-siapa. Allah boleh uji kita. Benda hak kadang-kadang benda tu simple saja, kita lupa pi ngayak tu. Baru ni jadi satu kes. Ada seorang ustazah. Ada seorang lagi pula duk sekali ya. Dia duk sembang hukum. Dia berkata, lagu mana kita pergi pegang najis. Lepas tu saya ni dah pegang lagi, saya pergi ambil yang sembahyang. Lepas tu ada orang tegur saya. Dia kata, ambil yang sembahyang tu apa? Ni nak tanya ustazah rasa ke mana? Ustazah duk mengaji semua. Saya rasa tak bad. Memanglah ambil itu jenazah, tapi sungguh kena najis no. Bila kena kena najis kena ambil yang sembahyang no. Tak kena. Kena kot. Duk tengkak daripada. Najis zaman ni betul-betul duk tengkak apa? Dah tu tadi duk pegang najis, betul nak kena ambil sembahyang lain. Saya kata ambil sembahyang lain buat apa? Dah yang sembahyang, hampir pegang najis, kotok tang mana? Kotok tangan. Basuh tangan je lah. Yang duk puluh ambil sembahyang, basuh muka, tangan, kepala, kaki, mulut, pasal apa? Dia kata, kami duk puasa-puasa macam batal. Tahu. Tu benda asal dalam bab tajuk wuduk ya. Sebab tu kita ni lagu mana pun tu sudah buat kemas. Kalau dah berasa-berasa ni, tanya api. Biar pi orang kata, hang tajuk soalan tu pun tak erti. Ni tuan-tuan, tanpa ramai-ramai lagu ni, orang yang paling banyak pahala tuan-tuan, hak mengajak mungkinlah banyak pahala, tapi mau kata dia tak ikhlas, awal-awal lagi tahu parik dah dia duk mengajak ni. Tapi tuan-tuan boleh jadi orang yang paling banyak pahala apabila tuan-tuan tanya soalan yang mana soalan tu orang tak tahu, orang tumpang belajar disebabkan kerana soalan tuan-tuan. Contoh macam tadi ni, saya nak tanya Ustaz macam mana Ustaz kalau kita pegang najis, nak kena ambil sembahyang lain ke? Biar pi orang ke sebelah kata. Hakikat sebenar, kalau ada 20 orang, 30 orang, 40 orang, 50 orang, mungkin 20, 10, 20, 30, 40 orang lagi tu tak tahu pun, ataupun tak teringat pun, kerana disebabkan kerana soalan kita menyebabkan orang tumpang belajar dengan kita. Sebab tu jangan malu, jangan segan, tanya soalan-soalan kepada ustaz-ustaz tak betul-betul aja. Cara ni jenis rebut pahala, tak ada cara lain lah. Ni nampak tengok muka mau masuk syurga berlari cara tu. Ya. Tu dia. Tuan-tuan mati Allah sekalian, hak duduk belakang tu pun sian, tak apa nak cerdik. Tuan-tuan, kita ni ada benda yang kita boleh tegur, ada benda yang kita tak boleh tegur tu imam kalau tu imam terlajak.
Contoh pi. Mana nak tahu saya lagi ni, siapa yang jadi tu imam saya ni, dia terlupa tahiyat awal. Contoh ni kita ambil contoh nah. Dia terlupa tahiyat awal. Habis sujud yang kedua tu dia pun Allahu Akbar. Dirilah. Baik, kita hadap belakang ni nak kena subhanallah ke ataupun naik sekali ke ataupun mufaraqah terus? Ataupun maki tu imam? Naik sekali. Oh tu cara tu. Kita nak buat guna. Naik sekali subhanallah ataupun mufaraqah. Dua keempat maki tu imam. Tu pun jangan pantang siang jangan naik tu imam lah. Tahiyat awal adalah benda sunat yang mana sekiranya kalau tu imam dah naik berdiri dah, tak perlu untuk kita tegur dia untuk dia turun balik tahiyat awal. Kalau dia turun balik pergi tahiyat awal, katakanlah tu imam tu pun tak cerdik juga, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, turun dengan dia, dengan makmum, mau batal balik awal terus. Ulang balik dari awal takbir ihram pertama. Tak apa nama takbir ihram balik. Pasal apa? Pasal dia dah tambah rukun dan telah melakukan satu rukun yang tak sepatutnya duduk pada tempat tu. Dan benda tu sunat. Maka ada benda yang kita boleh tegur. Contoh dia terlepas rakaat ataupun terlebih rakaat. Rakaat keempat dah, tapi dia berdiri naik rakaat kelima. Masa tu baru boleh subhanallah ataupun bacaan dia silap, subhanallah ataupun apa dia lagi, dia selalunya benda-benda yang melibatkan kepada rukun. Kalau hal-hal tersebut baru kita boleh subhanallah. Ni benda sunat kita tak boleh. Sama yang cangkih tadi ni, angkat takbir raya itu ialah yang 7 dengan 5 itu adalah sunat saja. Kalau tu imam tak buat, biar pergi kat dia, kita ikut dia sampai habis. Cuma tahun depan jangan bagi dah dia jadi tu imam. Nampak kena hampir mengaji dulu, tahan lajak teruk ni dah, bukan ketak. Dia kata tu imam pun tak ketak, balik dia pun suruh jadi tu imam tu ketak. Dia kata ketak tak apa, tahun depan hang berlatih elok-elok dulu. Memang pasal sembahyang raya 2 kali je setahun. Jangan kata sembahyang raya 2 kali setahun lupa. Hak sembahyang waktu ni pun bersepah orang lupa. Hak sembahyang waktu ni pun bersepah orang lupa. Dia buat lupa boleh, tanya buat tak sembahyang lupa. Jadi benda sunat dagu tu makmum tak perlu untuk tegur. Kalau dah tersilap biar pergi, ataupun tak sebut biar pergi. Tapi kalau benda-benda rukun mesti dan wajib tegur, walaupun secara qudwah ataupun kita ikut dia sebagai imam dan sebagainya. Solat sunat tasbih adalah di antara solat sunat mutlak yang tidak berkaitan dengan masa dan sebab tertentu. Maka sunat dilakukan pada setiap masa, sama ada pada waktu malam ataupun siang, dan haram dilakukan dalam waktu-waktu yang diharamkan sembahyang. Jadi solat sunat tasbih adalah solat sunat yang tidak berwaktu. Jadi buat waktu bila pun tak apa, kecuali waktu haram. Yang ni selepas asar, selepas subuh, terak matahari dan sebagainya itulah. Solat sunat tasbih ini dianjurkan melakukannya sehingga jika mampu, afdal dikerjakan pada tiap-tiap hari. Jika tak mampu, buat setiap kali Jumaat. Kalau tak mampu juga, boleh buat sebulan sekali. Kalau tak mampu juga, buat setahun sekali. Kalau tak mampu juga, seumur hidup sekali. Oleh yang demikian, sunat dilakukan solat sunat tasbih itu berulang kali walaupun dalam masa yang berdekatan. Contoh, saya orang tanya, dalam hadis hebak kita sehari sekali lah. Boleh tak saya nak buat sehari 4 kali? Boleh tak boleh tuan? Boleh, tak ada masalah. Pasal dia tak paling banyak ataupun koman kita ni seumur hidup sekali. Kemas sikit setahun sekali, kemas sikit lagi sebulan sekali, kemas sikit lagi tiap minggu, kemas sikit setiap hari, kemas lagi 4 hari sekali. Oh, dia 4 kali sehari. Oh, tu kemas semua. Kalau kita tuan-tuan dia buat lagu tu berasa tak tahu nak kata. Habis pergi salam tu dia rezeki sampai depan mata. Tok wali besar orang tu ni payah no. Oi, tu nak tasbih nak buat setahun sekali pun payah. Kita lah orang-orang yang saleh, kebiasaan memang tiap hari dia buat.
orang salih, aulia illah salihin, biasa kebiasaan bagi mereka. Maka solat sunat tasbih dikerjakan pada bila-bila masa sebanyak 4 rakaat. Jika dibuat pada waktu siang, maka lebih baik dikerjakan 4 rakaat itu dengan 1 salam. Ingat, kalau buat siang 1 rakaat, 4 rakaat tu buh 1 salam terus. Satu angkat takbir, sekali lagi 4 rakaat tu bubuh sekali harung, sekali lagi bagi salam sekali. Tapi kalau buat pada waktu malam, lebih baik dibuat 4 rakaat itu dengan 2 salam. Buat 2 rakaat bagi salam, buat 2 rakaat bagi salam. Cara yang paling afdal mengikut ulama-ulama Asy-Syafi'iyah adalah dilakukan mana-mana solat sunat, sama ada pada waktu malam atau siang hari, dengan setiap 2 rakaat dan 1 salam. Itu paling afdal. Dalam mazhab Syafi'i, tak kira hang sembahyang malam ke, sembahyang siang ke, afdalnya buat 2 salam. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Dari itu solat sunat tasbih tidaklah dapat diqada disebabkan ianya adalah sembahyang sunat mutlak yang tidak ada waktu tertentu. Ni tuan-tuan nak abang mai ke tuan-tuan. Sembahyang yang ada waktu boleh kita qada walaupun kita tak selalu buat sembahyang tu. Contoh, antara sembahyang sunat yang berwaktu yang sangat besar fadilatnya adalah solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kalau kita terlepas tuan-tuan, jangan sampai kita terlepas terus. Terlepas pagi ni, sekali lagi waktu duha ataupun zuhur ke, ataupun sekali lagi ni maghrib ke, ataupun isyak sekali lagi ni, qada solat sunat qabliyah subuh 2 rakaat tu, qada. Jangan tinggal. Pahalanya besar, fadilatnya besar. Pasal apa boleh qada? Pasal dia sembahyang berwaktu. Dia ada waktu khas dia, sembahyang qabliyah subuh ni. Dia tak boleh buat waktu lain. Tapi kalau dah terlepas, boleh qada. Itu maksud dia. Bacaan tasbih dalam solat tasbih ini adalah dikategorikan sebagai sunat hayat, seperti bacaan takbir dalam solat 2 hari raya. Kita sebut tadi ni. Dia kalau solat hayat tak sunat untuk kita sujud sahwi. Tapi kalau sunat ab'ad, kalau tertinggal, sunat kita buat sujud sahwi. Sebab tu bila soalan tanya tadi ni, bila dia terlepas tak buat takbir, makmum tegur tu salah dah. Dia pergi sujud sahwi pula, tu pun mukhalafah dah. Tu imam tu pun mungkin dia terlupa ke dan sebagainya. Untuk sunat hayat tak disunatkan untuk buat sujud sahwi. Jika tertinggal bacaan tasbih tersebut dalam solat, tidaklah disunatkan menggantikannya dengan sujud sahwi. Selain itu, disunatkan mengisrarkan, yakni tidak menyaringkan bacaan tasbih itu, sama ada ianya dilakukan pada waktu malam ataupun waktu siang. Adapun bacaan-bacaan lain dalam solat sunat tasbih itu disunatkan juga membacanya dengan israr, diperlahankan jika dilakukan pada waktu siang, akan tetapi disunatkan membaca dengan bacaan pertengahan, antara jahar dinyaringkan dan israr diperlahankan jika dilakukan pada waktu malam, seperti mana salat sunat yang lain. Okey, katakanlah dalam beberapa tempat tadi ni kita terlupa, Allah telajar, jenis buat setahun kali, patut-patut bangkit daripada rokok, patut-patut baca pergi 10 kali, tapi dia terlupa, turun sujud terus, nak buat lagu mana? Boleh ganti pada mana-mana tempat sekali lagi ni. 10 hak tadi ni boleh ganti di mana-mana tempat pun. Dia buh 10, dia tambah lagi 10. Syarat dia 1 rakaat 75 kali tasbih, 4 rakaat 300 kali tasbih. So kalau kata kita terlupa, contohlah, terlupa teruk sangat, rakaat pertama haram 1 pun tak tasbih, rakaat kedua pun tak tasbih, rakaat ketiga, rakaat keempat kan nak habis dah, sujudlah dah. Allah, aku ni sembahyang sunat tasbih, bukan sunat hajat ke sunat apa, sunat tasbih. Daripada rakaat pertama tak tasbih langsung ni, bubuh 300 kali tasbih, sujud yang terakhir. Allah bangkit ni kan tak tahu nak habaq lah hitam tu wali zak 300 kali tasbih, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu la haula wala quwwata subhanallah alhamdulillah 300 kali. Tahu. Sebab tu kalau boleh jangan teruk sangatlah, terlupa sikit-sikit 1-2 tempat tu tak apalah. Tapi apa-apa pun 4 rakaat tu buat 2-2 ke ataupun 4 rakaat 1 salam ke, tetap kena sempurnakan ke-4 rakaat itu adalah dengan 300 kali tasbih. Wallahu alam. Ada apa soalan nak tanya?
Bukan apa ni kalau kita pergi baca lagi hadis kelima panjang cerita. Pakai tak balik Perak dah saya. Ya tuan-tuan. Sila kau ada soalan, nanti kita sambung hadis ke-35 ni, kita sambung bulan depan. Ada apa ada soalan nak tanya? Tak ada. Boleh tak tasbih pakai tasbih lah sembahyang tahu parit belakang? Boleh, tak ada masalah ha? Tapi ke dia bukan nak teruk mana. Dia tuan-tuan 15 kali hak awal tu je, hak lain semua 10. Tuan-tuan habis baca Fatihah, habis baca surah, sebelum rokok tu tuan-tuan buat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar tu 15 kali. Tang tu saja 15 kali. Hak lain tu semua 10 10 10 10 10 10 10 10. Tak teruk. Cuma tuan-tuan ingat tempat tang mana. Nak rokok habis surah 1. Turun rokok 10. Bangkit dari rokok tidak 10. Turun sujud 10. Duduk antara dua sujud 10. Sujud sekali lagi sujud 10. Bangkit daripada sujud sebelum naik atas tu 10. 75. Tu je tempat dia. Tuan-tuan ingat tempat tang mana je. Dia jadi berderet tu tak teruk mana. Mula dia dah habis baca surah, sampailah nak bangkit sekali lagi ni, berhenti setiap kali perbuatan berubah, berhenti tu setiap kali berhenti tu, setiap kali tu dibacakan tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah azim. Baik, insya-Allah ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada kita ketuk pi. Jadi tuan-tuan minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap terkasar bahasa. Moga kita di antara insan yang Allah Taala bagi kemampuan kepada kita untuk melakukan amal tersebut dan solat sunat tasbih ni dalam kehidupan kita, insya-Allah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Rabbana zidna ilma wa sa'na fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajhan fi wal akhirati minal muqarrabin ya katsiran nawal wa hasanal fi'al wa ya mubda bil misal ya qa'im la zawala kal hamdu lak minna wa lak ashraf ala kulli hal. Sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah bil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.